Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini konten yang saya nak kongsikan adalah ragam penumpang yang menjengkelkan. Ini apa yang saya rasa ia menjengkelkan saya lah. Saya listkan sepanjang 60 hari masuk bulan ketiga ni, pengalaman saya bersama penumpang-penumpang yang menjengkelkan lah. Saya listkan 5 sahaja. Yang pertama, tukar lokasi pick up dan tukar lokasi drop off. Masa penumpang, masa book tu, pemandu ni dia akan nampak lokasi untuk kita pick up lah. So lokasi pick up tu dia letak point 1. Point 1 adalah lokasi untuk pick up ni, dan point 2 adalah lokasi untuk drop off. So saya cerita sekarang, customer ni biasanya kalau saya accept, booking tu accept, saya akan menuju ke tempat tu bergantung kepada berapa km, dalam radius 10 km sebab pengalaman saya 60 hari yang lalu, memang paling jauh saya pick up adalah 10 km. So sekarang ni kebiasaannya penumpang ni, kalau dia rasa dia berada jauh daripada kawasan ataupun point yang dia letak tu, iaitu point nombor 1 tu, dia akan info pada pemandu ni lah. Dia akan gunakan sistem chat dalam GrabCar punya apps ni. Dia akan hantar gambar lah, lepas tu dia akan sertakan sekali dengan info dekat gambar tu. Saya bagi contoh lah, tolong ambil saya di lobi pintu A contohlah, ataupun tolong ambil saya di lobi pintu B. So sekarang ni yang jadi masalah adalah, first kali dia point 1 tu, dia point bangunan A. Lepas tu dia pergi bangunan sebelah, dia tak tahu pun nama bangunan sebelah tu bangunan apa, and then dia ambil gambar bangunan tu, dia hantar kat saya, tolong ambil saya di bangunan sebelah bangunan point yang saya bagi tadi contoh. So sekarang ni bangunan tu ada 2, kiri atau kanan, depan atau belakang, kita tak tahu, betul tak? So sekarang ni bila sampai sana, dia akan jadi masalah pada saya lah. Ada beberapa kali sebab dia tukar lokasi yang kalau customer tu tahu, dia beritahu exactly, saya faham lah. Masalah sekarang penumpang ni, dia tak tahu tempat yang dia pergi tu, dia tak tahu, dan dia tak boleh bagi tahu saya pun tempat ni kat mana, bangunan apa, dia tak boleh beritahu. So ending dia, saya akan habiskan masa 5 ke 15 minit hanya untuk cari dia saja. Ini adalah benda yang menjengkelkan saya. Saya bukan jenis suka cancel bila dia 5 minit tak ada, cancel. Saya bukan jenis macam tu. Tetapi kalau fare tu, atau kalau upah yang saya hantar tu adalah RM5 ataupun yang paling bawah, saya berhenti tempat tu, 5 minit dia tak ada, saya tekan cancel, saya terus gerak je. Simple je. Kalau lebih daripada RM5, saya bagi contoh, lebih daripada RM10, saya masih consider lagi, saya boleh tunggu, tapi ada jangka masa. So ending dia antara 2 saja, dia datang atau saya cancel. Yang kedua adalah drop off ya. Drop off ni adalah dia pilih masa sebelum saya pick up lagi, dia dah pilih dah dia daripada mana nak ke mana. So cerita dia sekarang, masalah sekarang adalah kalau drop off nombor 2 point nombor 2 tu drop off, customer ni cakap okey, tak payah masuk. Contoh kondominium kena masuk security guard, tapi customer cakap tak payah masuk security guard, kat depan saja. Yang tu okey, saya suka. Ataupun cik, sebelum kondominium ni ada KFC, jelas tepi jalan tu KFC, betul tak? Cik, tunggukan saya KFC boleh tak? Saya nak makan dululah. Saya okey. Cerita yang menjadi masalah sekarang adalah, cik, point yang saya letak untuk turun ni sebenarnya bukan bangunan tu, cik. Saya tak tahu bangunan yang saya nak turun tu bangunan apa. Saya ingat bangunan yang itu je, bangunan yang saya nak turun tu. So sekarang ni cerita dia point dekat bangunan yang dia tahu, tapi bangunan yang dia sepatutnya pergi tu adalah 1.5 ke 3 km lebih jauh. Tapi sebab kalau penumpang ni dia merayu sebab emergency ataupun urgency kan, so nak tak nak memang kebiasaannya lah, saya cuba untuk bantu dia lah. Tapi kalau purposely, memang pengalaman saya juga, purposely dia sengaja, saya cakap minta maaf, saya terpaksa turunkan kat sini. Itu point 1. Perkara nombor 1 ya. Ragam nombor 1 yang panjang juga sebab dia ada pick up dengan drop off. So dua-dua ni pun ada penumpang yang menjengkelkan. So untuk pemandu yang baru, anda ada pilihan lah.
terpulang pada anda. Anda boleh ikut peraturan, turunkan saja, tapi atas sebab-sebab tertentu perlukan anda punya justifikasi ataupun perlukan anda punya keputusan. So anda buatlah keputusan yang terbaik untuk first kali untuk diri anda, Nombor 2 untuk penumpang. Seterusnya yang nombor 2, saya tak tahulah yang nombor 2 ni tak pakai mask. Okey, saya tak tahulah sekarang ni tahun 2023 ni dia wajib pakai mask ke tak. Tapi apa yang saya tahu, Grab masih lagi keluar peraturan ni, masuk kenderaan pakai mask wajib, tapi kebanyakan dah mula melupakan untuk pakai mask. So saya pernah tegur 3 customer. Saya tanya, mask mana? Mask habis, tak sempat pakai mask, terlupa pakai mask. So saya tak ada masalah, Saya lepas tanya 3 soalan ni, saya tak akan tanya dah. Sekarang ni cerita dia, kalau dia tak pakai mask, saya sebagai pemandu, saya boleh report sajalah customer ni tak pakai mask. Cuma saya perlu bukti, ambil gambar yang dia tak pakai mask. Okey, sebab mungkin nanti akan timbul salah faham ke apa antara penumpang dengan pemandu dan penumpang dengan syarikat Grab. So saya tak nak timbulkan isu yang boleh ada risiko untuk berlaku lah. And then yang ketiga, okey, pick up lambat sampai. Biasanya 100 meter kita nak pemandu ni, dia ada distance yang kita boleh tekan arrive tau. Saya bagi contoh. Biasanya kalau saya kan 100 meter sebelum sampai, dia akan pop up, dia akan keluar you hampir sampai. Grab ni akan cakap, apps ni akan cakap you hampir sampai lah. And then kita boleh tekan arrive supaya kita nak alert pada penumpang tu yang kita dah semakin hampir sampai. Sebenarnya penumpang ni pun tahu kita sampai, sebab dia pun ada apps Grab yang menunjukkan kita di mana. So kita nak ingatkan dia yang kita semakin hampir. So be prepared, tolong bersedia sebab saya semakin hampir. So sekarang ni kebiasaannya, untuk penumpang yang dia mungkin tak nak menyusahkan pemandu, dia akan beritahu awal. Let's say lah, once saya accept job tu, dia tu beritahu, minta maaf, saya mungkin lambat sikit, tapi saya cuba rushing untuk sampai ke tempat tu tepat pada masanya. So kita dah alert dah. So penumpang ni, dia mungkin ada masalah daripada tempat kerja nak turun lift, mungkin lift crowded ke apa, kita tak tahu, tapi dia beritahu awal. So saya ada rasa macam tanggungjawab sikit lah. Okay, saya benarkanlah sebab kesusahan penumpang ni. So kita biarkanlah, bolehlah tunggu kejap kan. So yang jadi masalah dia sekarang, bila turun, dia cakap saya tak nampak awak tu, satulah. Sebab dia lambat, dia bagi alasan yang macam-macam. So tengok juga, saya tetap juga tengok kalau dia lambat lebih daripada 5 minit, saya terus blur je. Tapi kebiasaannya penumpang yang dia cakap dia lambat ni, dia akan beritahu lah, bagi saya 10 minit boleh tak sekarang. So saya tengok jam, saya tak busy sangat, saya okey je 10 minit, okey lah. Tambah 5 minit daripada 5 minit yang kita nak cancel kan. So okey je. So masalah sekarang yang lebih daripada 15 minit, saya minta maaf lah, memang saya terpaksa cancel sebab ada orang lain lagi yang banyak lagi duk komplain mana pemandu Grab. So saya perlu attend, saya perlu pergi tolong penumpang-penumpang yang tak dapat kereta Grab tu. Okey, selanjutnya yang keempat, yang ni pada awalnya agak kritikal jugalah. Hempas pintu ataupun hempas bonet. Sebelum saya jadi pemandu Grab ni, saya cuba tengok video-video daripada pemandu-pemandu yang otai lah ataupun yang asal. Dia pun ada cerita juga pasal hempas pintu lah. So saya berdoa dan berharap sebelum saya jadi pemandu tu, saya berharap sangat kalau saya jadi pemandu, harap-harapnya tak adalah customer yang suka hempas pintu. Anda bayangkanlah, contohlah dalam 100 penumpang, berapa ramai yang akan hempas pintu? Saya tak kira dah. Dulu saya boleh kira tau, sekarang dah lebih berapa ratus, saya tak tahu, dah lebih daripada 100 kan. So saya dah tak kira dah orang hempas pintu. Tapi kekerapan je tu kurang lah. Mungkin sebab kita tunjuk yang kita jaga kereta ni elok-elok kan. Kereta ni bersih, kereta ni tak ada habuk, kereta ni wangi. So mungkin dia ada inisiatif untuk tidak hempas pintu lah. So sama juga dengan bonet untuk orang yang tak biasa tutup bonet, sebab bukan semua kereta sama. Ada kereta yang
kau lepas tangan, bonet tu boleh tutup sendiri. Tapi kereta Beza ni dia lain sikit. Dia kena ada sedikit kekuatan sikit untuk kena hempas sikit baru boleh tertutup. So okey lah, akhirnya saya let go je lah. Yang mana nak hempas ke apa tu saya let go je lah. Cuma okey, selanjutnya adalah yang terakhir. Yang terakhir ni, kotorkan tempat penumpang. Okey, okey, saya faham lah, penumpang ni kerjaya dia macam-macam. Okey, perangai dia pun macam-macam. Cuma saya maafkan jugalah. Saya boleh move on kalau customer ni daripada site buat bangunan, buat parking lot ke, buat yang berkenaan dengan tanah merah apa semua ni kan, buat rumah. So bila pick up tu lepas waktu hujan, kita nampak lumpur banyak, so bersedia lah. So macam saya, alhamdulillah baru 2 kali saya pick up daripada site office. So nampak lah dia punya baju kotor apa semua. So dalam masa yang sama juga, penumpang ni mohon maaf terlebih dahulu. Dia terpaksa dan dia tak dapat buat apa-apa pasal lumpur yang dia pijak ni kan. So saya cakap tak apalah, nanti saya basuh lah apa lah kan. Cuma kita sebagai pemandu, saya sepatutnya sediakan satu lapik kertas kalau ada penumpang yang jenis kotor macam ni lah. So saya faham ya. So 2 kali je tak ada isu. Cuma yang isu dia yang jenis dalam kereta ni, untuk pengetahuan anda lah, sebenarnya tak boleh makan. Dalam kereta ni tak boleh makan sebab dia akan menyebabkan 2 benda ni. Satu, makanan, sisa makanan yang sama ada dia buang secara sengaja ataupun tak sengaja, tu satu. Yang kedua, dia akan tinggalkan bau yang kurang menyenangkan. So saya ada 2 penumpang yang makan tanpa kebenaran ya. Yang first, saya ada satu dengan kebenaran ni, sebab penumpang ni mengandung. Dia terskip satu waktu makan. Dia minta izin dengan saya. So saya izinkan lah dia makan atas alasan dia mengandung dan dia nak jaga baby dalam perut. So okey. Cuma yang 2 ni, yang seorang ni dia tak jadi makan ya, sebab dia bawa durian. Dia nak makan durian dalam kereta. Oh, saya cakap minta maaf. Saya minta tolong dia ikat balik makanan dia, tolong letak dekat bonet belakang. So dia letak ke belakang, tapi dia tertinggal bau durian tu. Hari yang ketiga baru hilang. Tu yang pertama. Yang kedua, seorang parents, seorang ayah, dia bawa anak dia daripada pasar malam ni. Anak dia lapar sangat. Dia makan. Dia kat belakang dia makan, tak minta izin pun, dia makan macam tu je. Tapi dia tinggalkan sisa-sisa makanan di atas asas tempat duduk belakang. So and dia tinggalkan bau ayam goreng tepung ni dekat kereta saya. So itulah, kita ni sebagai pemandu ada 2 pilihan lah. Sama ada nak tegur ataupun nak terus report. So pendekatan yang apa yang Grab beritahu, kita tak perlu tegur penumpang. Jangan tegur. Cuma kalau perlu tegur tu sebab dia tak tahu. Contohlah macam durian tadi kan, cakap minta maaf tak boleh makan dalam, durian kena letak belakang. So dia dengar cakap saya, alhamdulillah lah dia dengar dan dia letak belakang. So ini je yang lepas 60 hari yang saya terima penumpang punya ragam yang menjengkelkan lah. Saya rasa setakat ni dahulu perkongsian saya mengenai 5 ragam penumpang yang menjengkelkan. So semoga ada sedikit manfaat lah buat penumpang ataupun buat penumpang, buat pemandu dan bakal pemandu Grab yang baru, supaya kita sentiasa prihatin ya, tentang kenderaan yang akan dikongsi bersama dengan penumpang. So sentiasa ingat ya, kereta ni bukan kita saja yang naik, ada penumpang lain pun nak naik. So bila penumpang lain naik ada bau ataupun situasi yang teruk, memang yang
apa ni, yang dapat tempiasnya adalah pemandu sendirilah. So jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng. Ada lagi banyak konten lain yang insyaAllah saya akan kongsikan dengan anda setiap minggu. Semoga anda, saya doakan semoga anda, urusan anda dipermudahkan, insyaAllah, amin. So sehingga bertemu lagi di next konten. Assalamualaikum. Bye.